Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semua sihat ke? Dah makan belum? Alhamdulillah, sihat. Cikgu. Okey. So kita nak mulakan Cikgu. kelas kita hari ini dengan bacaan doa. Okey. Jadi cikgu nak minta Fazri. Boleh Fazri untuk bacakan doa? Boleh cikgu. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, amin amin ya rabbal alamin. Okey. Murid-murid, so hari ni sebelum cikgu nak teruskan kepada topik yang kita akan belajar hari ni, cikgu nak main satu teka-teki yang mana cikgu nak kamu teka siapakah orang dalam gambar ni. Boleh? Boleh cikgu? Boleh, cikgu. Wah. Boleh cikgu. Kita tengok siapa orang dalam gambar ni. Cikgu nak kamu teka. Boleh nampak ke tak? Nampak cikgu. Okey, jadi cikgu nak tanya kamu, kamu kenal tak siapa orang dalam gambar ni? Macam orang famous ni cikgu. Artis Dah, ke? Macam Eh, biasa. bukan artis. Okey, cikgu tanya dululah. Je. Siapa yang nak jawab? Saya. Okey, silakan. Gambar pertama tu Tun Dr. Mahathir. Gambar yang kedua Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Allah. Okey, bagus. Terima kasih. Yang lain kenal tak dengan dua orang tokoh yang cikgu tunjukkan ni? Dah kenal cikgu. Kenal cikgu. Okey, cikgu yakin kamu semua sangat-sangat kenal dengan diorang ni kan? Okey? Ya cikgu. Ya cikgu. Okey. Kalau kamu semua kenal, cikgu nak kamu bagi ciri-ciri yang ada pada tokoh ni. Siapa nak cuba? Saya cikgu. Silakan Fazri. Ciri yang saya rasa ada pada tokoh ni, yang pertama amanah. Okey. Yang kedua pemimpin yang baik. Okey. Dan yang ketiga banyak membantu rakyat. Oh, terima kasih Fazri. Apa yang Faiz cakap tu betul. Kedua-dua tokoh ni dia seorang yang amanah. Pemimpin ni adalah seorang yang amanah. Dia banyak membantu rakyat. Cikgu nak tanya kamu, kalaulah kamu berada di tempat tokoh ni ataupun nanti kamu bila sekarang kamu berada di tingkatan berapa kamu semua? Sekarang berada di tingkatan? Satu. Kamu semua berada di tingkatan 1. Andai katalah nanti Fazri, andai kata Sorfina, andai kata Asma, andai kata Hawa kan, ataupun Fatin Wahidah, satu hari nanti kamu jadi ketua pengawas ataupun ketua pelajar di sekolah. Agak-agak apa yang kamu akan buat kalau kamu dilantik untuk menjadi ketua pengawas di sekolah ni? Siapa nak jawab? Saya cikgu. Siapa saya tu? Hawa cikgu, Hawa. Hawa, boleh Hawa. Okey, silakan Hawa. Okey cikgu, kalau saya dilantik jadi ketua pelajar contohnya, saya nak jadi seorang yang ketua yang adil, amanah dengan jawatan yang saya pegang cikgu, betul tak? Betul. So terima kasih Hawa. Kalau Hawa jadi ketua pelajar, Hawa dia nak jadi seorang yang adil, amanah dengan tugasan dia. Seorang lagi saya nak. Saya cikgu. Okey, boleh. Siapa? Saya, Fatin Wahidah, betul? Ya saya. Okey, silakan. Kalau saya diberi amanah menjadi ketua, saya akan tunjukkan contoh yang baik kepada orang lain. Terima kasih. Okey, jadinya kamu semua dah bagi tahu. Kita boleh tengok Hawa dengan Fatin Wahidah dah bagi tahu apa yang diorang nak buat kalau diorang dah nanti jadi ketua pelajar. Okey, macam ni. Kalau kamu semua nak tahu, okey, sebenarnya ciri-ciri yang kamu semua sebutkan tadi, sebenarnya ciri-ciri ini dah ada pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah SAW. Yang mana kalau kita tengok macam mana akhlak baginda Nabi Muhammad SAW ni, yang pembelajaran lepas yang kita dah belajar, Siddiq,
Amanah, Tabligh, Fatonah, betul tak? Betul. Okay. Dan itulah disambung pula pada zaman sahabat. 4 sahabat yang kita akan belajar pada hari ini. Itulah ciri yang kita nak tengok macam mana perjuangan sahabat, ciri-ciri sahabat tu hari ini. So, jadi untuk tajuk hari ini kita akan mempelajari tentang perjuangan tajuk apa hari ni Fazri? Keunggulan perjuangan Khulafa Ar-Rasyidin. Keunggulan perjuangan Khulafa Ar-Rasyidin. So itulah tajuk yang kita nak belajar pada hari ini. Sekarang ni cikgu nak kamu semua buka buku teks muka surat 155 sehingga muka surat 156. So kami kena buat apa cikgu? Okey, baik. Apa yang perlu kamu lakukan ialah kamu semua perlu membaca maklumat tentang Khulafa Ar-Rasyidin dan mendapatkan maklumat mengenainya secara ringkas. Boleh dapat tak? Cikgu boleh. Faham. Okay. Mula dengan Hakim. Saya nak kamu baca berkenaan sedikit bidata Saidina Abu Bakar. Baik cikgu. Biodata dan riwayat hidup Khulafa Ar-Rasyidin, Khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Nama penuh Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin cikgu. Ya cikgu. Taimi. Bin Taimi bin Murrah bin Ka'ab. Tempat dilahirkan di Mekah. Tahun lahir tahun 572 Masihi. 2 tahun selepas kelahiran Rasulullah SAW. Keturunan Bani Taimi Quraisy. Nama ibu Ummu Khair Salma binti Sakhar. Gelaran Atiq, bebas daripada api neraka, dan As-Siddiq, orang yang paling benar dalam kata-katanya. Okey, dah. Okay, bagus Hakim. Maksudnya kita tengok kalau dulu nama orang Arab ni dia punya sampai ke keturunan ujung dia boleh tahu kan salah silah tu. Tu hebat dia. Tapi kita ni itulah kelemahan kita dalam nama kita. Kita tak tahu, kita mungkin sampai moyang je, betul tak? Betul. Okey, seterusnya Hawa. Cuba bacakan biodata Saidina Umar. Boleh cikgu. Okay, Berita Umar bin Al-Khattab. Nama penuh beliau iaitu Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Lepas tu tempat dilahirkan di Mekah. Tahun lahir tahun 584 Masihi. 13 tahun selepas kelahiran Rasulullah SAW. Keturunan Umar bin Al-Khattab iaitu Bani Adi daripada Khalifah Quraisy. Nama ibu apa tu? Cikgu saya tak nampak. Hantamah. Hantamah bintun Hashim. Gelaran Umar bin Al-Khattab iaitu Al-Faruq, pemisah antara hak dengan batil. Okey dah, baik, terima kasih Hawa. Itu berkenaan dengan Saidina Umar. Kita tahu gelaran Abu Bakar tadi adalah apa dia? As-Siddiq. Bagi gelaran Umar pula adalah Al-Faruq. Al-Faruq. Seterusnya siapa-siapa boleh volunteer bacakan Saidina Osman. Saya cikgu, saya baca. Okey, boleh. Okey. Nama penuh Saidina Utsman bin Affan ialah Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdul Syamsin bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Tempat dilahirkan di Mekah pada tahun 576 Masihi. Utsman berketurunan Bani Umayyah Quraisy. Nama ibu beliau Arwa bin Quraisy.
dan digelar Zulnurain yang bermaksud yang memiliki dua cahaya kerana beliau berkahwin dengan dua puteri Rasulullah iaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Okey, baik, cukup. Okey, Jadi kita sampai pada gelaran Saidina Osman iaitu Zulnurain. apa maksud Zulnurain. mengawini dua cahaya mata. Dan memiliki dua Dua cahaya. cahaya kerana dia berkahwin dengan dua puteri Rasulullah. betul, pandai. Okey, baik. Dan seterusnya berkenaan dengan biodata Saidina Ali. Fatin dah Saya dapat? cuba cik, Asma? Dapat, Saya- dapat. dapat dah cikgu. Okey, baca. Biodata Ali bin Abi Thalib. Nama penuh Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Tempat dilahirkan di Mekah. Tahun lahir. Berapa cikgu? 59 ke cikgu? Ya. Okey. Keturunan Bani Hashim Quraisy. Nama ibu Fatimah binti As'ad. Gelaran Abu Turab. Abu apa? Betul, Abu Turab. Abu Turab. Bapa Basri Tanah. Okey, baik. Okey, terima kasih Asma. Baca berkenaan dengan biodata Saidina Ali. Jadi kita tahu semua bahawa setiap Khulafa ar-Rasyidin itu setiap sahabat Nabi itu terdapat gelaran yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi Masalah. kita baru berkenaan ringkas berkenaan dengan biodata Khulafa ar-Rasyidin. Jadi sekarang ni kita teruskan kepada melakar peta minda. Okey cikgu. Okay. Okey, sekejap cikgu akan melakar peta minda untuk awak semua. Sekejap ya. Awak nampak tak peta minda yang cikgu dah buat ni? Nampak cikgu. Nampak cikgu, nampak. Okey, cikgu dah statekan kepada 5 poin. Poin yang pertama iaitu nama. Poin yang kedua tempat lahir ataupun wafat. Yang ketiga gelaran. Poin yang keempat hubungan dengan Rasulullah. Dan poin yang terakhir cikgu buat tempoh menjadi khalifah. Okey, yang pertama cikgu akan terangkan berkenaan dengan nama khalifah yang pertama iaitu Abu Bakar Siddiq. Okey, nama penuh Abu Bakar Siddiq ni ialah Abdullah bin Osman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taimi bin Murrah bin Ka'ab. Okey, tempat dilahirkan di Mekah. Tahun iaitu pada 572 Masihi, 2 tahun selepas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya gelaran Abu Bakar Siddiq ialah Atiq iaitu bebas daripada api neraka dan As-Siddiq iaitu orang yang paling benar dalam kata-katanya. Okey, Abu Bakar As-Siddiq ialah sahabat yang paling rapat sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, Abu Bakar ni dia memerintah selama 2 tahun iaitu dari 11 hingga 13 Hijrah atau 632 hingga 634 Masihi. Okey, khalifah yang kedua iaitu Umar bin Al-Khattab. Nama penuh beliau Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Tempat Umar bin Al-Khattab ini dilahirkan ialah di Mekah. Seterusnya Umar ni digelar sebagai Al-Faruq iaitu pemisah antara hak dengan yang batil. Okay, hubungan Umar bin Al-Khattab dengan Rasulullah ialah mereka bersahabat baik. Dan tempoh Umar bin Al-Khattab ni menjadi khalifah iaitu selama 10 tahun. Dilantik dari tahun 634 Masihi. Okey, yang seterusnya khalifah yang ketiga iaitu Osman bin Affan. Nama penuh Osman iaitu Osman bin Affan bin Abdul Al-As bin Umayyah bin Abu Syam
bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Panjang kan nama Osman ni? Panjang. Panjang. Nanti awak semua kena hafal. Masuk exam. Penting. Apa cikgu? Bagus. Okey. Tempat Panjangnya. Osman bin Affan dilahirkan ialah di Mekah. Osman ni digelar sebagai Zunurain, iaitu yang memiliki dua cahaya kerana beliau berkahwin dengan dua puteri Rasulullah SAW, iaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Okey, hubungan dengan Rasulullah ialah mereka juga bersahabat baik seperti Abu Bakar Siddiq dan Umar Al-Khattab. Okey, seterusnya Osman ni dia memerintah selama 13 tahun dari 644 sehingga 655 Masihi. Okey, yang terakhir iaitu khalifah yang keempat, Ali bin Abu Talib. Nama Ali bin Abu Talib ni ialah Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Okey, beliau dilahirkan di Mekah. Tahun kelahiran pada 599 Masihi. Okey, seterusnya beliau digelar sebagai Abu Turab, iaitu bapa si tanah. Dan hubungan dengan Rasulullah sama juga seperti ketiga-tiga khalifah tadi, iaitu mereka bersahabat baik dengan Nabi Muhammad SAW. Okey, Ali bin Abi Thalib ni dia memerintah selama 5 tahun dari 25 Zulhijjah tahun 35 Hijrah. Setelah terbunuhnya Saidina Osman di tangan pemberontak yang didalangi oleh Yahudi. Okey, kamu semua boleh faham tak apa yang cikgu terangkan ni? Faham cikgu. Okey, tadi kamu semua dah tahu tentang biodata keempat-empat Khulafah Ar-Rasyidin. Jadi saya nak kamu menyenaraikan sifat-sifat yang terdapat pada keempat-empat khalifah tersebut. Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh. Okey, sebelum tu saya nak kamu berada dalam kumpulan masing-masing. Jadi sebelum tu saya akan baca nama-nama yang berada dalam kumpulan. Okey, kumpulan 1 Hakim. Kumpulan 2 Asma. Okey cikgu. Kumpulan 3 Fazri. Kumpulan 4 Sorfina dan Hawa. Okey, Baik, kumpulan cikgu. 1 cikgu akan bagi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jelas? Jelas. Kumpulan 2 Saidina Umar Al-Khattab. Baik cikgu. Okey, kumpulan 3 Saidina Uthman bin Affan. Kumpulan 4 Saidina Ali bin Abi Talib. Okey cikgu, jelas? boleh. Okey. Jelas. Okey, selepas kamu masuk kumpulan masing-masing, cikgu nak kamu senaraikan 2 sifat utama bagi setiap Khulafah Ar-Rasyidin dan bincangkan bersama kawan-kawan yang lain. Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Cikgu akan bagi masa selama 2 minit dulu untuk kamu berbincang. Apa-apa persoalan nanti boleh tanya. Angkat tangan, tanya cikgu ya. Okey cikgu. Dah boleh masuk ke? Cikgu. Ya. Boleh mula bincang cikgu. Ya, boleh. Cikgu berapa sifatnya yang kena senaraikan? 2. Dua. Cikgu. Okey cikgu. 2. Setiap kumpulan senaraikan 2 sifat utama. Cikgu berapa minit Boleh? cikgu? 2 minit 2 minit dulu cikgu bagi. Okey cikgu. Cikgu berbentangan wakil je ke? Seorang je ke? Ke kena Okey, semua? pertentangan wakil kumpulan yang cikgu sebutkan nama tadi. Okey baik cikgu. Hawa, kita nak ambil yang mana ni Hawa? Ada banyak ni. Kita ambil yang mana lebih mudah Yang sebenarnya? pendek. Kita cari Pendek-pendek. Ambil, senang nak tulis. Nuha ni macam mana sifat Osman ni? Kita nak bincang macam mana? sifat Saidina Umar.
Okey. Mana ni sifat Saya rasa yang ni lah. Okey, Hakim jumpa ke Hakim? Dah cikgu tengah bincang dengan kawan saya. Kawan saya pergi tandas cikgu. Okey, semua kena bincang ya. Cikgu nak dalam kumpulan berbincang, tak nak bercakap-cakap. Okey, baik Baik cikgu. Bincang. Sifat utama. Cikgu, saya salah tulis. Macam mana? Salah tulis? Nak kata majum baru boleh? Okey, boleh. Nanti tampil ke depan cikgu bagi. Okey cikgu. Fazri, okey ke Fazri? Boleh cikgu, saya tengah bincang dengan Nuha Insyirah sekarang ni. Ya, bagus. Dia pun ada bagi saya cadangan berkenaan dengan sifat tu. Saya dah dapat dah. Ben, kita nak bincang apa ni Ben? Sekejap, saya cuba cari dua sifat yang ada pada Sayyidina Abu Bakar. Okey. Nanti kalau ada bagi tahu Baik. Okey, masa 1 minit lagi. Okey, cikgu. Dah siap dah kumpulan saya, dah siap dah cikgu. Cepat Okey, awak. bagus Asma. Sufina dah siap ke? Nak ambil yang mana ni? Sikit lagi nak tulis. Ni, yang point yang pandai menulis ni. Yang last. Kita ambil yang cikgu, saya dengan Arifin dah siap. Okey, bagus Hakim. Okey, semua dah siap? Saya pun dah Sikit siap lagi. dengan Sikit lagi. Okey, cikgu. cikgu bagi masa 2 minit lagi untuk Surfina, kumpulan Surfina. Lambat lah. lambat ni cikgu Kita kumpulan. orang kan salah tulis tadi. Okey cikgu dah siap dah. Dah siap. Okey, kamu semua dah siap? Dah cikgu. Ya cikgu. Okey. Selepas kamu bincang tentang dua sifat, cikgu nak wakil kumpulan tampil ke hadapan untuk memberitahu kawan-kawan yang lain apa yang kamu bincangkan dalam kumpulan tadi. Boleh? Boleh. Cikgu nak panggil kumpulan Asma dulu, boleh ke? Kumpulan saya dulu cikgu. Okey, Ya. boleh. Okey, datang ke depan cikgu. Datang ke depan. Okey, baik cikgu. Sekejap Kawan-kawan ya. yang lain semua kena tengok, jangan bercakap. Cikgu nak semua ambil perhatian ya. Okey, boleh baca tak cikgu? Boleh, silakan. Dua sifat utama Sayyidina Umar. Yang pertama, seorang yang sangat berani. Yang kedua, seorang sahabat yang berperwatakan keras, suka beradu kekuatan dan sangat cekap menunggang kuda cikgu. Okey, bagus Asma. Sofina, cikgu nampak kamu bercakap tadi. Apa yang Asma cakap kat depan? Boleh hurai balik? Asma topik apa tadi? Sifat utama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, seorang yang sangat berani cikgu. Okey, cikgu terangkan balik. Dua sifat Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang pertama, seorang yang berperwatakan keras. Macam mana perwatakan keras? Tegas. Tu suka Keras. beradu kekuatan. Nah, kalau berperang tu dia suka, dia orang yang paling berani. Yang kedua, seorang sahabat yang sangat berani. Okey, yang seterusnya cikgu nak minta kumpulan Fazri. Ya, saya Fazri, cikgu. sila tampil ke depan Fazri. Boleh cikgu, saya bentang ya. Ya. Nampak tak cikgu? Okey. Nampak tak semua? Okey, nampak. Baik, dua sifat peribadi Sayyidina Osman yang saya dapat di dalam buku teks tadi adalah yang pertama, terkenal sebagai seorang pemalu dan lemah lembut. Sayyidina Osman ni dia adalah seorang yang pemalu dan lemah lembut. Dan yang kedua, terkenal dengan sifat dermawan dan pemurah. Buktinya beliau banyak menderma ketika mana dalam peperangan Tabuk dan juga membeli perigi
pada waktu zaman kerasulan zaman Rasulullah SAW. Okey. Terima kasih Fazri. Okey, Sama. tepuk tangan semua. Okey. Seterusnya cikgu nak pilih kumpulan Sofina sebab cikgu nampak dia berbincang tadi. Sofina, silakan Sofina. Okey cikgu, kejap saya nak tampal saya punya kertas mahjong. Kejap cikgu. Hawa boleh baca tak? Saya pegang sebab tak lekat lah selotip ni. Boleh. Okay, cikgu saya baca. Okey. Silakan Hawa. Okey. Dua sifat peribadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, pandai berpidato, handal bermain pedang, memanah dan menunggang kuda. Yang kedua, pandai menulis dan membaca sehingga beliau dilantik sebagai salah seorang penulis wahyu, cikgu. Betul tak? Okey, betul. Terbaik Hawa. Okey, beri tepukan pada Hawa. Okey. Siapa last sekali ni yang tak bentang lagi? Okey. Saidina Abu Bakar. Kumpulan Saidina Abu Bakar. Okey. Cikgu nak mempersilakan Hakim untuk membentangkan dua sifat Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Boleh cikgu? Sekejap cikgu Silakan. Nampak tak? Nampak. Okey. Dua sifat peribadi Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, beliau terkenal sebagai seorang yang pemurah dan beliau juga seorang yang mudah menangis. Yang kedua, Bagus. dia seorang yang berani. Keberaniannya boleh dilihat ketika baginda membela Rasulullah dari dibunuh. Okey, beri tepukan pada Hakim. Okey, bagus. Okey, hari ini kita semua telah belajar tentang dua sifat bagi setiap khalifah Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi cikgu nak bukan kamu semua belajar tapi kamu kena tatbikkan dalam diri kamu. Bukan hanya sekadar belajar dan membaca sahaja. Boleh? Boleh. Cikgu. Okey. Okey, sekarang kita akan masuk pula kepada sumbangan setiap Khulafa Ar-Rasyidin. Okey, sekarang kita buat satu game. Korang tahu tak apa masuk hot seat? Okey, sekarang kita nak buat game hot seat tu. Kita nak setiap wakil kumpulan untuk tampil ke hadapan. Okey, macam tadi kumpulan 1 Hakim, kumpulan 2 Fatin, kumpulan 3 Fazri, kumpulan 4 Hawa. Jadi setiap wakil kumpulan tampil ke hadapan ya. Baik Okey, cikgu. Okey, sekarang cikgu nak setiap kumpulan 1, 2, 3 dan 4 kamu bergerak ke kumpulan-kumpulan lain untuk mencari tentang dua sumbangan setiap Khulafa Ar-Rasyidin. Boleh mula sekarang? Boleh. Boleh cikgu. Okey, sekarang cuba dulu dengan kawan-kawan sekejap. Pergi dulu kumpulan-kumpulan yang lain. Cuba cari maklumat tentang dua sumbangan Khulafa Ar-Rasyidin. Okey, cikgu bagi masa 1 minit. Hakim, apa dia sumbangan Saidina Umar? Tahu kita ambil ni lah sosial dengan ekonomi. Ingat tahu dengan Khulafa Ar-Rasyidin. Dia telah ditetapkan.
dalam buku. Jangan cari tempat lain. Okay, cikgu. Terima kasih. Sosial. Awak kita nak ambil yang mana ni? Kita ambil yang tiga-tiga tu, sosial, ketenteraan, ekonomi. Okey, kita ambil tiga terus Ambil tiga-tiga tu. Okey dah. Semua dah, Hakim dah. Dah cikgu dah siap. Dapat. Dan saya paling awal siap. Cikgu tak bunyi suara ni. Kumpulan kamu macam mana? Dah tanya ke kumpulan lain? Dan saya siap dah cikgu. Dah siap, saya pun dah siap. Saya dah siap. Tim belum. Saya dah siap cikgu. Okey, semua dah siap ya? Ya Okey, cikgu. sekarang. Okey. Bermula dengan power. Ya cikgu. Okey, dua sumbangan. Kamu dah tanya kumpulan Hakim dapat apa tadi? Belum cikgu. Nak tanya soalan ni kan cikgu kan? Apakah dua sumbangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Dua sumbangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dua sumbangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, dalam politik dia meneruskan cita-cita Rasulullah menghantar pasukan Usama bin Zaid ke sempadan negeri Syam untuk memerangi kerajaan Rom Timur. Sumbangan yang kedua, daripada segi agama, dia memerangi golongan yang enggan membayar zakat, golongan murtad dan nabi palsu. Okey, bagus aku. Jawapan sangat tepat. Okey, seterusnya. Kumpulan Fadil. Dah tanya dah? Dah tanya. Okey. Okey, baik. Apakah dua sumbangan Sayyidina Umar Al-Khattab dalam politik dan sosial? Okey, dua sumbangan Saidina Umar Al-Khattab dari segi politik menubuhkan Majlis Syura, dari segi sosial memperkenalkan undang-undang pentadbiran tanah. Betul tak cikgu? Okey, betul Fatin. Kamu tahu ke maksud Majlis Syura tu apa? Macam tak tahulah cikgu. Tak tahu cikgu. Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Okey, Majlis Syura ni dia sebelum kita membuat sesuatu keputusan tersebut kita mestilah dibincangkan dahulu sebelum diluluskan untuk ke peringkat seterusnya. Faham? Faham. Ini cikgu. Ya. Mesyuarat lah. Betul, mesyuarat. Pandai Safina. Okey, seterusnya kumpulan Fatin. Okey, Fazri, apakah dua sumbangan Saidina Uthman bin Affan dalam aspek sosial dan ketenteraan? Okey, dua sumbangan Saidina Uthman bin Affan dari segi aspek sosial berusaha meningkatkan pendapatan rakyat dengan memberi peluang pekerjaan. Dari aspek ketenteraan membina angkatan tentera laut bagi membasmi pemberontakan dan penaklukan. Okey, tepat sekali Fazri. Okey, semua tangan. Mantaplah Fazri. Okey, bagus. Okey, seterusnya kumpulan Hakim. Dah tanya dah? Kumpulan Safina. Okey cikgu, saya nak tanya kumpulan Safina. Okey, silakan. Apakah dua sumbangan Saidina Ali bin Abu Talib dalam aspek sosial dan politik? Okey, saya jawab Dua sumbangan Saidina Ali bin Abi Thalib dalam sosial berusaha mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara. Dalam aspek politik, memperkenalkan sistem protokol dalam pentadbiran. Okey. Tepat sekali Safina. Seterusnya. Okey, berdasarkan dan juga soalan dan jawapan yang kamu berikan tadi sangat tepat. Itu menunjukkan bahawa kamu sangat betul-betul menjaga kumpulan kamu. Jadi cikgu rasa atas penerangan yang tadi kamu berikan tadi tentang sumbangan Khulafaur Rasyidin, cikgu sangat berpuas hati. Jadi cikgu minta
kepada rakan-rakan yang lain, sila tulis dalam buku latihan kamu ya. Boleh. Boleh Sekarang cikgu. Yang tadi cikgu. ke cikgu? Apa? Yang semua yang kita bincangkan tadi ke? Ya, yang semua yang kita bincangkan tadi tulis dalam buku latihan ya. Okay, baik Esno, cikgu. Okey Okey, cikgu. cikgu. Okey, baiklah semua. Tadi kita dah belajar tentang Khulafaur Rasyidin kan, sumbangan, kita belajar tentang sifat peribadi, tentang biodata kan. Jadi, semua dah faham kan? faham. Faham. Faham Tahu cikgu? cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi sebagai aktiviti pengukuhan, cikgu nak buat satu permainan lah. Kita akan main satu permainan yang dipanggil sebagai bola beracun. Nampak tak bola kat tangan cikgu ni? Wow, Nampak. Nampak, Okey, nampak. ni bola beracun siapa kena dia mati, terkeluar pada kelas, keluar kelas tak Siapa yang kena bola ni, cikgu akan baling. Dan siapa yang terkena bola ni, dia kena jawab soalan daripada cikgu. Boleh macam tu? baik. Boleh. Susah Lepas tu boleh rehat tak cikgu? Boleh. Apa dia? Tak, soalan ni senang je. Jangan risau. Soalan ni mudah-mudah je. Okey. Jadi sebelum kita nak main permainan ni, cikgu nak terangkan dululah macam mana kita nak macam mana jalan permainan kita ni. Okey, first, mula-mula sekali, cikgu akan baling dekat mana-manalah insan bertuah yang terpilih tu. Lepas tu cikgu akan tanya soalan. Bila cikgu tanya soalan, kena jawab lah. Okey, jadi insan terpilih tu dah dapat jawab soalan. Dia baling pula bola ni kepada, pilihlah kawan-kawan kamu yang lain. Nak baling dekat Hawa ke, Fatin ke, Asma ke, Fazri ke, Hakim ke, ikutlah. Nak baling pada siapa dan begitulah seterusnya. Okey, boleh faham tak arahan yang cikgu berikan ni? Faham cikgu. Faham cikgu. Okey, boleh faham Okey, jadi cikgu akan mulakan permainan kita hari ni. Okey Saya cikgu. Bola tu kena saya. Okey, Hakim dapat bola ni Okey. Jadi Hakim bersedia. Soalannya berbunyi, kerajaan yang ditabir oleh 4 orang sahabat yang memegang jawatan dalam negara Islam selepas kewafatan Rasulullah SAW ialah siapa? 4 orang sahabat ya cikgu. 4 orang sahabat tu, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Saidina Umar Al-Khattab, yang ketiga Saidina Uthman bin Affan, yang keempat Saidina Ali bin Abi Thalib. Okey, bagus Hakim. Tepat sangat jawapan yang Hakim berikan. Okey, baiklah. Hakim sekarang ni cikgu nak kamu balinglah bola tu. Pilihlah kawan kamu yang kamu berkenan. Okey cikgu, saya baling Okey. Bagi saya cikgu. Okey, Fazri. Okey, Fazri insan yang bertuah yang terakhir Betul, sangat-sangat bertuah. Jadi soalan dia agak bertuah jugalah. Okey, soalan dia macam ni. Fazri bersedia Baik Okey, apakah sumbangan Khalifah Ali bin Abi Thalib semasa pemerintahan beliau? Khalifah Ali ya. Khalifah Ya. yang keempat. Saya rasa Khalifah Ali ni dia berkaitan dengan membina markas tentera di Parsi. Itu je yang saya ingat cikgu. Kan. Yang tu je kamu ingat, membina markas tentera. Dia di belakang tu Parsi dan ada satu lagi. Ada sesiapa tak yang ingat yang boleh tolong Fazri? Saya cikgu, saya bantu Fazri. Okey, Hawa terus. Okey, boleh Hawa silakan. Okey cikgu, Saidina Ali ni dia membina markas tentera di Parsi dan sempadan Syria. Okey, tepat sekali. Baiklah. Pandai semua. Okey, pada hari kelas hari ni macam mana? Kamu semua faham tak apa yang cikgu ajar pada hari ni? Faham. Alhamdulillah. Okey, pandai-pandai. Fatin faham? Saya faham cikgu. Bagus Fatin. Fatin belajar pintar dalam kelas ni. Mesti faham. Okey. Jadi, cikgu akan bagi kelas kita dah habis sampai sini. Oh, dah Tapi habis cikgu dah habis masa dah. Jadi cikgu akan bagi kamu latihan tau. Cikgu akan bagi latihan.
melalui WhatsApp. Cikgu nak kamu baca satu nota, cikgu akan hantar link, kamu baca nota dekat internet lah. Kemudian cikgu nak kamu jawab soalan yang cikgu akan beri. Soalan tu pun cikgu akan hantar kat WhatsApp tau. Okay, baik Boleh? cikgu. Faham. Baik Aku nak cikgu. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima Terima kasih cikgu.